Antara paparan menarik hari ini, mansuhkan pencen ahli parlimen untuk mereka bersama rakyat. Senator cadang kerajaan gubal undang-undang diskriminasi. Itu bukan steady tapi koyak. Dr. Mahathir beri taklimat SG4 di Kedah. Kerajaan tidak meletakkan sebarang tempoh masa kepada ahli parlimen pembangkang untuk mengemukakan permohonan bagi peruntukan di kawasan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadillah Yusof dalam jawapan ringkas turut mengesahkan setakat ini tiada sebarang permohonan peruntukan dibuat kepada kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada kerajaan meletakkan tempoh masa kepada pembangkang untuk mengemukakan permohonan serta adakah sudah wujud perbincangan mengenainya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sidang Dewan Rakyat pada Selasa mengingatkan ahli parlimen pembangkang supaya tidak angkuh dan sombong untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Malah ahli parlimen Tambun itu menegaskan pembangkang perlu berunding dengan kerajaan seperti yang dilakukan ketika pemerintahan kerajaan di bawah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekiranya mahukan dana seperti yang dibangkitkan. Beliau menjelaskan Fadilah yang juga ahli parlimen Petrajaya telah ditugaskan untuk berunding dengan wakil pembangkang berhubung isu pengagihan peruntukan. Selain itu, 3 ahli parlimen Perikatan Nasional telah dilantik untuk mengadakan rundingan mengenai jumlah peruntukan yang bakal diterima ahli parlimen pembangkang. 3 wakil itu ialah Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ahli parlimen Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan ahli parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razzie Jidin. Sebelum ini, kerajaan menegaskan ia secara dasar bersedia memberikan peruntukan kepada pembangkang namun hanya membabitkan perbelanjaan berkaitan hal pentadbiran. Bekas Penasihat Ekonomi Perdana Menteri Muhammad Abdul Khalid berpendapat semua menteri dan ahli parlimen patut diajar untuk merasai kesempitan hidup seperti dilalui orang-orang kebanyakan dengan membatalkan pencen mereka. Untuk itu, dia mencadangkan menteri dan ahli parlimen dimasukkan ke skim caruman kumpulan wang simpanan pekerja seperti orang lain. Kata Muhammad, kerajaan melakukan kesilapan terbesar sejak negara ini merdeka apabila membenarkan wang caruman dalam KWSP dikeluarkan beberapa tahun lalu. Langkah itu katanya menyebabkan ramai orang mengalami kesukaran hidup. Katanya pengeluaran KWSP adalah kesilapan terbesar negara ini sejak merdeka. Bekas Menteri Kewangan yang kini Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Zafrul Abdul Aziz patut dihukum atas keputusan bodoh membenarkan pengeluaran KWSP ini yang menyebabkan ramai orang menjadi miskin. Satu resolusi yang anda patut letak dalam memorandum anda ialah tiada lagi pencen untuk ahli parlimen atau menteri. Sekarang mereka berkhidmat 4 hingga 5 tahun dan mereka mendapat pencen seumur hidup. Setiap seorang daripada mereka sepatutnya berada dalam skim KWSP supaya mereka dapat merasai kesempitan yang kita alami. Muhammad berkata, pengeluaran KWSP semasa wabak COVID-19 melanda hanya memburukkan lagi jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin di negara ini. Bekas pengarah Institusi Penyelidikan Khazanah yang kini menjadi fellow penyelidik di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia itu berkata, kebanyakan pencarum yang mengeluarkan KWSP semasa pandemik adalah mereka yang berada dalam kumpulan pendapatan B40. Pengeluaran tersebut, tambah Muhammad, menyebabkan simpanan mereka merosot sebanyak 70%. Muhammad juga menggesa agar jaringan perlindungan sosial yang lebih baik dan holistik diwujudkan di Malaysia kerana ketika ini hanya 60% pekerja Malaysia merupakan pencarum kepada KWSP berbanding 99% penduduk Singapura yang bekerja dilindungi. Muhammad juga berpendapat tiada faedah jika ahli politik berhujah mengenai pentadbiran mana yang paling berjaya meningkatkan keluaran dalam negara kasar kerana kadar kemiskinan di Malaysia meningkat seiring dengan KDNK. Katanya jumlah rakyat Malaysia yang terdedah kepada kemiskinan juga sangat tinggi. Justru kata Muhammad, satu cara untuk membetulkan keadaan itu ialah dengan merombak sistem cukai regresif di Malaysia. Ketika ini katanya golongan yang kaya cenderung untuk kurang membayar lebih atau bahkan mengelaknya. Kemaraan gelombang hijau akan dinoktakan pada pilihan raya kecil Pelangai yang dijadualkan 7 Oktober ini. Pengerusi Barisan Nasional Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail menegaskan PRK itu sangat penting untuk memulihkan semangat UMNO yang terkesan teruk dalam pilihan raya di 6 negeri Ogos lalu. Katanya pilihan raya kali ini penting kerana kita baru habis pilihan raya negeri. Kita semua tahu keputusannya macam mana. Pada kali ini selepas beberapa kursi kita di 2 negeri Kelantan, Kedah, Terengganu hilang kepada Perikatan Nasional dan saya berharap di perangai ini kita akan menoktakan pergerakan mereka untuk mara ke negeri Pahang. Wan Rosdi berkata walaupun keputusan PRK Pulai dan Simpan Jerang pada 9 September lalu menunjukkan pengundi sudah beralih menyokong kerajaan, namun situasi di perangai adalah berbeza. Katanya saya sangat berterima kasih kerana rakan kongsi kita daripada Pakatan Harapan telah menunjukkan komitmen dan telah pun turut membantu kita. Begitu juga rakan dari BN, MIC dan MCA telah melakukan kerja bagi membantu kita.
Apa yang pentingnya sekarang ini, majoriti ditinggalkan arwah Johari Harun pada kita ialah 4,000 lebih. Jadi untuk kita mengenang budi, kita perlu menghadiahkan kemenangan kepada arwah. PRK Pelangai diadakan berikutan kematian Johari dalam naas pesawat terhempas di Lebuh Raya Gaci Berhampiran Bandar Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Johari menang kerusi itu dengan majoriti 4,048 undi, menewaskan calon PN Kasim Samad yang mendapat 3,260 undi, Ahmed Wafiuddin Samsuri daripada Pakatan Harapan 2,031 undi dan Isa Ahmad daripada Pejuang 65 undi pada PRU 15. Dalam pada itu, Wan Rosdi sekali lagi mengingatkan semua ahli UMNO Bentong untuk menerima keputusan mengenai calon dipilih untuk PRK berkenaan. Katanya ahli UMNO Bentong 95% sudah bai'ah untuk sokong siapa saja calon untuk Pelangai. Tapi ada seorang dua orang yang tidak puas hati. Perkara seperti ini kita tidak boleh elak. Cuma saya tidak mahu dengar ada yang nak tutup bilik gerakan, tak nak bantu jentera dan sebagainya. Kita ni orang parti, siapa saja jadi calon kita akan tolong supaya menang. Kerajaan wajar mempertimbangkan untuk mengubal undang-undang berkaitan diskriminasi seperti Akta Anti-Diskriminasi bagi menjamin keharmonian dalam kalangan masyarakat. Memandangkan negara belum mempunyai undang-undang khusus mengenai perkara itu, Senator Mujahid Yusof Rawal berkata, perbincangan lanjut perlu dilakukan bagi memastikan pengubalan akta itu mengambil kira realiti masyarakat majmuk di negara ini. Bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri itu juga menyarankan kerajaan lebih tegas menangani isu kebencian kaum dan agama yang dibuat melalui ucapan dengan mewujudkan undang-undang anti ucapan kebencian. Katanya tanpa undang-undang yang khusus, kita bimbang isu-isu perkauman dan agama sempit ini akan terus dimainkan dan akhirnya boleh memecah belahkan masyarakat. Kita perlu hentikannya. Sebab itu perlu ada undang-undang anti ucapan kebencian. Sekarang adalah masa yang sesuai untuk ia digubal dan dilaksanakan. Kerana kita sememangnya memerlukan satu bentuk perundangan yang tegas untuk pastikan SDG, Matlamat Pembangunan Lestari, keamanan, inklusiviti dan kesamarataan ini tidak menjadi ancaman kepada negara. Pada 2018, Mujahid pada ketika itu bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama dilapor berkata, kerajaan akan memperkenalkan Akta Kebencian Agama dan Kaum bagi menyekat budaya mencaci dan memaki agama sekaligus melindungi semua agama dalam negara. Dalam hal sama, seorang lagi bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Mohamad pada 25 Julai lalu juga mencadangkan supaya kerajaan menggubal Akta Kebencian Kaum dan Ekstremis Agama bagi menangani isu membabitkan provokasi 3R agama, bangsa dan raja. Sementara itu, Senator Hatta Ahmad Ramli pula mencadangkan kerajaan menubuhkan sebuah yayasan atau jawatankuasa berkaitan tanah wakaf untuk membangunkan tanah tersebut bagi menjana ekonomi umat Islam di negara ini. Beliau percaya penubuhan yayasan atau jawatankuasa itu mampu memacu pembangunan tanah wakaf dengan lebih baik, tidak terkecuali 16% tanah wakaf yang belum dibangunkan sebagaimana dalam laporan KSB RMK 12. Katanya kita mempunyai aset tanah wakaf yang agak besar dengan nilainya dianggarkan berbilion. Dengan perancangan yang baik, keuntungan daripada aktiviti di tanah-tanah tersebut boleh disalurkan untuk kebajikan golongan asnaf dan masyarakat setempat. Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal dihujani kecaman orang ramai apabila menganggap tuduhan perliwat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tindakan yang steady. Tuduhan itu dilemparkan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razif Muhammad Jidin semalam semasa sesi penggulungan perbahasan usul kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. Katanya steady Putrajaya mengungkapkan fakta kes mahkamah. Kalau fitnah saya cabar anak-anak papa yang jantan seperti Sungai Petani, Hang Tuah Jaya rujuk Putrajaya ke jawatan kuasa khas Parlimen kerana mengelirukan dewan. Sebelum itu, Ketua Pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkenaan turut memetik kenyataan kontroversi Razif. Katanya, saya yakin tamu pelewat. Susulan itu, rata-rata warganet membanjiri ruangan komentar. Dalam hantaran itu, dengan kecaman termasuk mengingatkan wakil rakyat perikatan tersebut tentang dosa besar melakukan qazaf. Pengguna Facebook Putri berpendapat orang lain nak sebut perkataan itu pun tidak sanggup. Katanya, tetapi Putrajaya dengan penuh kesombongan menjerit di dewan, saya yakin dan macam siap buat status yang begini. Apa yang anda rasa apabila anda menaik perkataan dan ayat tersebut, YB? Tak ada rasa malu, tak ada rasa ihsan, tak ada rasa takut kepada Allah dan rasa berdosa kerana membuat tuduhan qazaf terhadap seorang Muslim yang lain. Selain itu, ramai menyifatkan Razif dan Wan Faizal tidak wajar menggunakan hujah qazaf bagi menyerang Perdana Menteri. Pemimpin blok pembangkang juga dinasihatkan mendapatkan tarbiyah daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengenai isu qazaf. Antara kencaman warganet, steady atau kau itu bukan steady, itu koyak. Dia buat orang boleh, orang buat dia murah yang macam beruk. Koyak teruk kau ni, siapalah pilih MP macam ini. Jatuh terhina status begini. Berangkatlah korang meminta ampun dari PMX. Aduh, tak takut dosa ke? Moga Allah membuatkan lisan mereka yang qazaf tanpa bukti. Amin. Kesian tengok ustaz-ustaz PAS terpaksa menanggung perangai buruk orang bersatu. Perasaan tengok ustaz sebelah Putrajaya macam masam dan jelak tengok perangai Putrajaya.
Datuk Dr. Mahathir Mohamad memberi taklimat kepada pemimpin kerajaan Kedah mengenai rancangan pembangunan ekonominya di bawah State Government 4 atau SG4 lebih 2 jam di kediaman rasmi Menteri Besar Kedah di Seri Mentalun, Alustar pada Rabu. Minggu lalu, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dilaporkan berkata, 4 negeri pimpinan Perikatan Nasional bersetuju mewujudkan kerjasama dikenali SG4 dengan Mahathir dilantik penasihat ekonominya. Pengerusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu, Khairuddin Abu Hassan berkata, pelbagai rancangan membangunkan ekonomi Kedah dibincangkan dalam mesyuarat itu, termasuk pelaburan dalam sektor pelancongan, pertanian, infrastruktur dan pendidikan. Dalam pertemuan itu, katanya Mahathir berikrar menggunakan pengalamannya membangunkan Malaysia untuk membimbing Kedah dan 3 negeri lain di bawah SG4. Mahathir menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun di bawah Barisan Nasional dari 1981 hingga 2003 dan 22 bulan lagi ketika Pakatan Harapan berkuasa pada 2018. Katanya, Mahathir bernekat untuk melihat Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis membangun maju standard negeri-negeri maju lain di pantai barat semenanjung Malaysia. Ini untuk membuktikan negeri-negeri SG4 yang ditadbir kepimpinan Melayu juga boleh maju dengan cemerlang. Pada hakikatnya, Kedah dan negeri gabungan SG4 mempunyai potensi amat tinggi kerana kaya dengan hasil bumi. Mereka cuma memerlukan tata kelola dinamis bagi mencapai matlamat tersebut. Beliau berkata Mahathir turut mengingatkan Kedah dan negeri SG4 melaksanakan transformasi kepimpinan khasnya dalam memerangi rasuah sebagai sebahagian agendanya untuk mengukuhkan ekonomi. Semalam, penganalisis Azmi Hassan dilaporkan berkata, PAS kadang mahu menggunakan bekas Perdana Menteri itu untuk mengukuhkan kepercayaan kepada kerajaan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.